اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, muzakarah kita, kitab Kifayatul Awam. Ada nak menyatakan ilmu tauhid, mudah-mudahan dengan barakah tuai kitab, barakah kita dia, barakah para jemaah, barakah para menonton yang mudah-mudahan diredai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakah para ustaz kita, Ustaz Zu, Ustaz Mubi, Ustaz Hafiz, Ustaz Adli, Ustaz Him, Ustaz Saleh, Ustaz Hadi, dan barakah juga kepada mereka yang berusaha sebar dan sokong pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas jasa mereka, dan dengan barakah para umat Nabi Muhammad yang tak berusaha, yang tak putus asa, bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala. Dengan barakah mereka juga, dan barakah sekalian orang-orang soleh, para alim ulama, barakah para habaib, barakah Habib Umar sendiri, dan dengan barakah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama, yang paling penting, mudah-mudahan dengan jasa barakah Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan jasa barakah mereka yang tersebut, harapnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, khususnya baba ni, Allah Taala jadikan kita satu orang manusia yang mudah-mudahan sentiasalah kita ni duduk di dalam rahmat, duduk di dalam redha, duduk di dalam keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ampunkan dosa kita semua. Allah Taala jaga kita, keluarga kita dunia akhirat. Harapnya selamat kita dunia akhirat. Dan harapan besarnya semoga kita semua di hari ini yang mengikut live kita, khususnya anda sekalian umat Nabi Muhammad yang hidup dan yang mati, harap-harap atas hari keluar, atas hari izin, kita semua boleh masuk syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian masuk kepada kitab Kifayatul Awam, kitab tauhid untuk surat 5 baris ke baris wassalatu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wassalatu, dan bermula selawat. Orang panggil kalam khabari tapi maknanya doa. Khabariyah lafzan, du'aiyah ataupun insya'iyah maknan, du'aiyah maknan. Dan bermula selawat, yani mudah-mudahan Tuhan beri selawat, dan mudah-mudahan diberi selawat. Orang panggil susunan kalam ni, selawat dan salam tu kalau mengaji dalam ilmu balaghah
Ataupun kita panggil susunan kata-kata. Orang mengaji kaedah dia panggil tarkib kalam. Susunan kalam tu kalau orang mengaji dalam ilmu nahwu dia panggil as-salatu mubtada wassalamu tu atah ala ta'alluq mahzuf jadi khabar. Orang panggil kalam khabari, kalam bentuk nak khabar, bentuk nak cerita, bentuk nak mengkhabarkan. As-salatu mubtada wassalamu atah ala ta'alluq mahzuf jadi khabar, dipanggil kalam khabari. Ada padanya mubtada dan khabar. Tetapi di sini bukan semata-mata nak mengkhabarkan, bukan semata-mata nak bagi tahu. Pada zahir lafaz nak mengkhabarkan. Orang panggil khabariyah lafzan. Pada lafaz macam nak mengkhabarkan, tetapi pada makna tu nak doa. Insya'iyah maknan ataupun du'a'iyah maknan. Tu maksudnya nak berdoa. Yakni secara zahir kita kata Tuhan beri selawat kepada Nabi, yakni mudah-mudahan Tuhan beri selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kalau datang daripada Allah dia bermakna rahmat ataupun disertai dengan pengagungan kepada Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bermakna rahmat. Kalau selawat daripada malaikat maknanya istighfar ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan istighfar ni makna Nabi ada dosa, bukan. Maknanya nak naik ke darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong istighfar ke Nabi, tolong nak naik darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapan selawat datang daripada kita manusia, maka maknanya doa ataupun munajat. Itulah wassalah, minta Allah Taala beri salah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna salah? Wassalah dengan makna rahmat. Mintalah Allah menurunkan rahmat di atas penghulu kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta tahwi bertambah nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia pengagungan. Itu dia. Nikmat yang paling besar iaitu nikmat jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu dan minta tahwi selawat, minta tahwi rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Kalau panggil bertambah memulia. Kadang dalam kalau tak silap dalam syargawi kata wassalah ni mana memberi nikmat. Itu dia, memberi nikmat. Sebab tu ya setengah ulama ya hukum kupu kalau kita merendahkan Nabi, menghinakan Nabi. Sebab Tuhan sendiri membesarkan Nabi, memuliakan Nabi. Itu makna wassalah. Terkadang makna wassalah ni Tuhan membesarkan Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi. Itu makna wassalah. Bila kita pergi menghina Nabi, kita kata Nabi ni lekeh, wangan kapung, hina Nabi. Kalau kecek tu betul nak menghina secara sengaja, bimbang-bimbang takut jatuh kepada kufur, na'udzubillah min zalik. Sebab kita merendahkan Nabi pada percakapan, padahal Tuhan sendiri meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna wassalah. Dan wassalah juga dengan mana tahwi nikmat yang besar-besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat paling besar iaitu nikmat jadi rasul. Nikmat jadi rasul. Sebab tu dalam Quran Tuhan membesarkan Nabi, dia kata dia kata dengan kata ya ayyuhan nabi, ya Rasulullah. Tak ada nampak ya Muhammad, tak ada. Ada gelaran Lepas tu kalau kita panggil kepada Nabi Muhammad ya Muhammad, dia panggil tak ada adab. Ya Muhammad, tak apa dia. Dia panggil jahat adab. Kita panggil ya Rasulullah, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Allah Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad. Dia panggil nama gelar dia tu. Setengah ulama dia tambah ya Sayyidi, ya Rasulullah. Tu dia tambah ya Rasulullah, ya Sayyidi.
Supaya kita kau panggil nama Tuhan lu. Hei tok tok ngulu dolah. Hei tok ngulu mamak. Hei mamak. Tak ada sebut tok ngulu. Tu ime mamak. Hei tu ime mamak. Tu comel. Hei mamak. Sebut nama halu. Tu dia. Jadi selawat tu dengan mana apa? Solah selawat tu. Mana bertambah mulia dan bertambah kurnia. Kurnia nikmat. Tuhan tambah mulia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuhan menambahkan kurnia nikmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi merendahkan Nabi sampai membawa makna menghina, kada kufur. Sebab tu kena berjaga dalam kecek. Kadang-kadang tak boleh kita kecek Nabi pun orang seperti kita juga. Tu bimbang takut bawa kepada makna lain. Nabi manusia macam kita juga. Tu kalau cakap macam tu kena hati-hati. Jadi bimbangi takut bawa kepada menghina. Jadi kena cermat. Kalau sebut ha Allah, ha Rasulullah, ini kena beringat. Tak pelik lah. Kita nak kecek ha raja pun takut akhir-akhir ni. Nak cakap bukan-bukan tentang raja, orang rekod. Takut orang sebar, masuk penjara. Kenalah dengan pangkat raja dia, pangkat besar, pangkat mulia. Lepas kalau nak cakap bukan-bukan tentang raja kena beringat, nak cakap bukan-bukan tentang Allah, tentang Rasul, lebih-lebih lagi kena beringat. Itu dia. Lepas tu terkadang kita menghina Nabi tak boleh. Kena sebut Nabi tu atas kelakuan, memuliakan Nabi, tak boleh bercakap membawa makna menghina. Bahkan tak boleh menghina Nabi dengan kelakuan. Kena memuliakan Nabi dengan cakapan dan kena memuliakan Nabi dengan kelakuan. Sebab tu setengah daripada kelakuan muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berdiri semasa baca selawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu ilah. Berdiri. Itu dipanggil kelakuan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama dia kata tak bagus kalau tiada uzur, tiada cacat, tiada kekurangan, kita pergi duduk dipanggil tak bagus. Tak cantik rupa. Kita duduk orang selawat kepada Nabi, orang puji Nabi, kita duduk. Tak ada bentuk penghormatan. Bukan wajib berdiri, tetapi digalakkan, dianjurkan berdiri. Setengah orang kata bid'ah berdiri memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sesat. Bid'ah masuk neraka berdiri semasa selawat. Tak boleh kata masuk neraka. Boleh kena kata boleh pahala mereka berdiri. Kalau tak mahu berdiri, terpulang. Kalau tak mahu berdiri sebab uzur, sebab malah. Tetapi kalau sampai bawa kepada bentuk menghina, kadang jadi haram. Kadang kalau sengaja niat menghina, kadang bawa pada kufur. Na'udzubillah min zalik. Kalau sengaja menghina dengan sedar, hatta menghina dengan perkataan, menghina dengan perbuatan, apa salah kita berdiri sebagai tanda memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semasa nak menyanyi lagu Negaraku di sekolah, disuruh berdiri oleh cikgu. Bahkan mereka yang tidak berdiri dipanggil ke hadapan, dirotan oleh cikgu. Itu tak ada kata bid'ah pula. Berdiri semasa hormat Malaysia, kita pun tak kata bid'ah. Kita pun berdiri. Baba sendiri pun berdiri juga masa sekolah dulu. Tak ada kata bid'ah. Maka faham di sini, berdiri semasa negaraku tidak dilarang, apatah lagi berdiri semasa memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdiri bentuk memuliakan negara Malaysia. Berdiri nak memuliakan guru. Berdiri nak memuliakan pemerintah yang adil, dibenarkan syarak. Apatah lagi berdiri untuk memuliakan Nabi yang paling mulia, Nabi yang dimuliakan Allah, Nabi yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala sendiri memuliakan Nabi, iaitu dipanggil wassalah. Tu dan minta Tuhan selawat, minta Tuhan salah. Selawat, solat tu sama. Mari kita solat, mari kita selawat sama. Mana memuliakan daripada Allah, solat atau selawat daripada Allah dengan mana memuliakan wassalah.
Lepas tu kalau kita melekehkan Nabi hatta dengan perbuatan, hatta dengan percakapan, kalau sengaja sedar, duduk dalam sedar, sengaja menghina Nabi dalam percakapan atau perbuatan, kadang bawa pada kufur. Itu setengah pada mana wasalah, dengan mana memuliakan Nabi SAW. Wajib kita membesarkan Nabi SAW. Wajib kita promosi Nabi, kita besarkan Nabi. Jangan promosi diri kita, jangan besarkan diri kita. Syarak suruh kita besarkan dua perkara, besarkan Allah, besarkan Rasulullah SAW. Setengah kata mereka yang sesat dalam fahaman, dia kata hanya disuruh membesarkan Allah, tidak disuruh membesarkan Rasulullah. Ini setengah pada silap. Yang suruh membesarkan Rasulullah SAW iaitu Allah Ta'ala sendiri. Dan yang mengambil tindakan membesarkan Rasulullah, Allah Ta'ala sendiri. Yang mana as-salah, selawat daripada Allah, dengan mana salah satu maknanya Allah Ta'ala membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu itulah Allah Ta'ala panggil Nabi dalam Quran, ya ayyuhan nabi atau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak panggil ya Muhammad, kerana takut jahat adab. Dan terkadang makna selawat itu dengan makna apa? Dengan makna takrimatin wa in'amin. Tadi dengan mana nak memberi nikmat. Tadi dengan mana nak memuliakan Nabi, ada nak memberi nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Nak memuliakan Nabi dan nak memberi nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat paling besar iaitu nikmat jadi rasul, nikmat jadi nabi, ketua bagi segala nabi. Sebagai nak memuliakan Nabi, sebagai nak memberi nikmat kepada Nabi. Itu dipanggil setengah daripada makna selawat. Kemudian kita pun kata wassalah ai Allahumma salli. Ya Allah, mintalah Tuhan wi selawat kepada Nabi. Yakni minta Tuhan wi kemuliaan yang besar pada Nabi, minta Tuhan angkat darjat Nabi, itu makna selawat. Minta Tuhan beri nikmat yang besar-besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta Tuhan merahmati Nabi, minta Tuhan selawat pada Nabi. Wassalamu, dan minta Tuhan beri salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni orang panggil jumlah mubtada khabar, kalam khabari. Kadang selawat ni ia ada dengan bentuk fi'il fa'il, dia panggil jumlah fi'liyah. Shalla ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jumlah fi'liyah, bentuk fi'liyah. Maknanya sama juga. Allahumma salli wa sallim, sama juga. Mana mudah-mudahan minta tahwid selawat dan minta tahwid salam. Bentuk kalam khabari pun maknanya doaiyah juga, makna doa. Jadi minta doa dengan Allah supaya Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad itu selawat. Selawat yang mana beri rahmat, beri pangkat yang besar, beri kemuliaan, beri penghormatan dan beri nikmat yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalam, dan minta tahwid salam. Apa makna salam? Apa makna salam? Wassalam. Dan minta tahwid salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam dengan makna minta tahwid selamat. Salam. Tadi ada. Apa dia makna salam? Wassalam, minta tahwid selamat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam pun panggil, selamat pun panggil, aman pun panggil, sentosa pun panggil. Kadang panggil kesenangan, kadang kita gabung senang, sentosa, aman, sentosa, selamat, aman, damai. Itu sama tu. Tu makna selawat, apa makna salam. Tu dia deh. Salam yang mana beri selamat, dan minta Tuhan beri rahmat, dan minta Tuhan beri selamat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita boleh buat satu persoalan. Adakah perlu kita minta selamat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Sedangkan makruh Nabi kita ni selamat. Nabi Muhammad maksum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum. Selamat daripada dosa. Tak pernah buat salah. Tak pernah buat kemungkaran. Apa lagi perlu minta selamat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita orang asli macam bapa sendiri, orang fasik, kita ni layaklah minta selamat. Kita banyak dosa, tak selamat di hari akhirat. Nauzubillah, astagfirullahalazim. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia maksum, selamat daripada apa? Dosa. Bila selamat daripada dosa, aman dunia, aman akhirat. Bila sudah aman, apa guna minta selamat? Seolah-olah minta selawat dan minta salam, minta selamat ke atas Nabi, seolah Nabi tak selamat. Maka ulama bahas, iya, di hari akhirat, lebih-lebih lagi pada mahsyar, di hari semua orang kenali ketakutan, semua mereka tak selamat. Kata ulama termasuk para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam pun tak selamat. Tak selamat macam mana? Bukankah Rasul itu maksum? Bukankah Rasul itu selamat daripada dosa? Maka murad di sini bukan tak selamat daripada dosa. Tak selamat daripada perasaan takut. Walau mereka tak ada dosa, walau mereka tidak berdosa, tetapi mereka tetap berasa takut. Mereka Nabi, mereka Rasul tak akan terlepas daripada rasa takut. Bahkan orang semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi tingkatan takwa, semakin tinggi gerik kelas ketakutan tu. Kemampuan takut semakin tinggi bila seorang itu dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin takwa, semakin takut Allah. Takwa itu makna takut Allah lah. Nabi lebih takut kepada Allah, Rasul lebih lagi. Padahal Rasul, 25 Rasul itu yang lebih takut kepada Allah. 25 Rasul, Nabi 5 Nabi Ulul Azmi, mereka yang lebih dekat kepada Allah, lebih rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 Rasul Ulul Azmi, ketuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kata dialah manusia, makhluk yang paling dekat dengan Allah dan dialah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kena minta doa supaya Nabi ni tak takut di hari akhirat, lebih-lebih lagi daripada mahsyar. Persoalannya kenapa perlu minta Nabi ni selamat daripada takut? Kerana Nabi bila dia takut, dia tak tolong kita. Tu bimbang kat situ. Bukan bimbang kat Nabi, bimbang kat kita sebenarnya. Minta Nabi selamat daripada takut hari akhirat. Bukan nak utama Nabi sangat, nak utama kita supaya selamat. Nabi dia takut pun dia tak kena azab. Kita takut-takut kena katak. Boleh hadir kita rasa banyak, lebih-lebih lagi babo sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat kita dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lepaskan kita daripada azab. Mudah-mudahan kita ni termasuk dalam golongan orang yang mendapat pertolongan Rasulullah di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bila Nabi sendiri takut, maka Nabi tak boleh nak beri syafaat, tak boleh nak beri pertolongan kepada kita umat. Pada hari akhirat besok, diceritakan oleh para alim ulama, atuk kita sendiri Nabi Adam alaihi salam tak berani nak bagi syafaat pada kita pada peringkat awal. Pada hari akhirat besok, beripu manusia di padang mahsyar. Bila semua orang beripu ramai-ramai, termasuk kafir, termasuk Islam. Kata Tuku Babo, orang kafir, masa dia beripun daripada mahsyar, dia rasa dia ni selamat daripada mahsyar. Setang tu, terkadang. Sebab apa? Kerana kafir, dia fikir otak dia bijak, dunia dia pernah selamat. Dia pandai pusing, dia pandai lepak, dia pandai lipat, dia pandai jawab, dia pandai kelentong. Kelentong, Malaysia panggil kelentong. Pandai pusing, pandai latihan panggil beta. Bukan beta ni pusing, kelentong, tersilap. Malaysia panggil kelentong. Auta lah, jawab semua. Mentah kau bijak kau, kalau masuk mahkamah kau, jahat dia, benar dia. Mungkin tak bijak. Kau benar ni kau kena tipu semua. Dia tak buat salah, dia kena hukum salah. Tu hak bodoh. Tak apa, dunia tu macam tu lah. Akhirat bijak setara mana pun, kalau jahat, diazab. Tetapi sangkaan peringkat permulaan orang kafir, dia sangka dia berjaya.
Maka mesyuarat orang-orang manusia di hari akhirat di pada mahsyar, termasuk kafir, termasuk Islam. Dia kata kena satu orang ni pergi jumpa, pergi nak minta izin dengan Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala cepatkan. Orang panggil musibah, azab, penantian, tunggu ni satu azab juga. Kena seksa ke kena nikmat tak tahu. Minta cepat-cepatlah, kalau kena seksa cepat-cepat, kalau nak azab cepat-cepat. Orang kafir pun setuju sebab dia ingat dia lepas je kat seksa tu. Dia pun berencana nak suruh segerakan peristiwa di padang mahsyar, peristiwa penantian penungguan tu. Dia ada cara seksa dia tu, cara tunggu di padang mahsyar. Dia rasa dia lepas juga kafir. Maka bincang-bincang kalau orang Islam bila dia bangkit tu, Islam yang beriman, dia akan kata samalah macam aku belajar kitab, samalah macam ulama kata, samalah macam yang diceritakan semasa hidup dulu. Orang kafir dia fikir kata dia boleh lepas kerana dia dunia dulu pun dia berjaya, akhirat pun dia berjaya juga. Dia tertipu lagi tu, kata setengah tu babo tu gitulah. Kemudian mesyuarat sepakat ittifaq manusia pada hari itu nak kecek kira dengan Allah Ta'ala, suruh Allah segerakan. Minta Allah segerakan peristiwa di padang mahsyar. Nak suruh siapa dia pergi berkecek dengan Allah Ta'ala. Nak tolong siapa berita pada Allah. Maka tak dapat tidak keputusan berjumpa dengan datuk kita semua. Iaitu kita semua ni keturunan Nabi Adam alaihissalam, berpakat nak jumpa atuk kita namanya Nabi Adam alaihissalam. Perjalanan nak cari Nabi Adam tu satu masalah pula. Nak boleh kau siapa tu Allah. Bila boleh jumpa Nabi Adam alaihissalam, minta suruh Nabi Adam beri syafaat. Ni rekah cerita lah. Dia ada perbualan dia dulu sebelum tu. Rekah cerita minta dengan Nabi Adam suruh beri syafaat. Nabi Adam tak berani. Nafsi. Nabi Adam kata lebih kurangnya hari ni hari Tuhan marah. Hari ni Tuhan nak hukum orang. Hari Tuhan nak menghakimi. Hari Tuhan marah dah. Orang panggil hari masuk mahkamah. Hari kerajaan awak kira. Tak berani Nabi Adam, tak berani. Sudah. Siapa nak tolong hari-hari ni? Minta dengan Nabi Adam. Datuk kami Adam, berilah petanda. Nak minta tolong siapa lagi? Disuruh pergi kepada Nabi lain. Pergi kepada Rasul lain, Nabi lain. Semua tak berani. Hatta Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua tak berani bagi syafaat. Hingga akhir-akhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa benar mesti berlaku. Nak tak nak kita semua hadapi. Ini masa ni semua orang takut Allahu Rabbi. Ini bimbang tu betul orang tak selera dengan dunia ni sebab duduk fikir peristiwa akhirat lah. Peristiwa benar. Kisah benar akhirat ini. Tak mahu percaya ke, nak percaya ke, mesti akan mengalami. Allah takutnya akhirat ya Allah. Bapa sendiri pun tak tahu lagi lepas ke tidak. Minta para pendengar, para jemaah, para penonton, kalau ada yang selamat dahulu, pakat-pakat tarik bapa. Mudah-mudahan kita pakat-pakat erik sama-sama. Kita siapa berjaya dulu, sama-sama kita pakat-pakat tolong. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tu. Nak sangat tu pertolongan besok. Orang pertama yang tolong kita siapa dia? Maka akhir sekali minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup kau tidak nak tolong kita. Kalau dia sanggup, bila dia berani, dia boleh mengatasi ketakutannya, dia boleh menghilangkan rasa takutnya, dia berani jumpa Allah, minta izin dengan Allah. Allah Ta'ala kata, ya Nabi Allah Muhammad, lebih kurang begitulah, lebih kurang ceritanya bapa kecil secara tasamuh ni. Wahai kekasih aku Muhammad, hai Nabi Allah Muhammad, hari ni bukan hari sujud, akak kepala kamu nak minta apa, minta. Tu. Itu dengan sebab Nabi berani minta beri pertolongan, nak beri syafaat pada kita. Kalau Nabi kita bertakut juga, siapa nak tolong kita? Para Rasul, dia takut-takut pun, takut-takut lepas. Takut-takut dia pun selamat, tak kena azab para Nabi, para Rasul. Kita takut kita ni kena katak dalam dua lagi, kena katak ke tak kena katak. Rasul, Nabi, takut dia pun tak kena azab dah, dia maksum. Sebab itulah penting sangat minta selamat, minta salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi selamat daripada takut. Tujuannya nak selamat kita. Atau halusnya bahasan para ulama ni. Tu dia suruh rojak ulama.
Sebab tu Nabi ni sentiasa rasa takut pada Allah, sentiasa rasa kurang, rasa bersalah. Nah tu termasuk Nabi Adam alaihi salam sendiri. Kita ni dosa banyak tapi tak rasa takut. Kadang-kadang perasan tak ada dosa itu satu benda yang bahaya. Nabi SAW bersabda, "Lau lam tuznibu la khasyitu alaikum ma huwa akbar minhu." Gabriel al-ujba. Nabi SAW bersabda, kalau kamu ni berasa tak berdosa, kalau kamu ni berasa tak ada salah, aku bimbang dosa yang lebih besar lagi akan datang pada kamu. Berasa tak bersalah, berasa tak ada dosa. Ini satu kebimbangan yang besar. Orang yang berasa tak bersalah, orang yang berasa tak ada dosa, terkadang akan datang penyakit ujub. Itu penyakit yang lebih besar. Setengah daripada orang yang berasa tak berdosa ni orang ahli ibadat, orang yang hadir masjid sama, orang yang hadir pengajian sama, pengajian live ke, pengajian offline ke, pengajian secara langsung ke, orang yang mengajar kitab sendiri termasuk babo sendiri. Ini golongan-golongan manusia yang mudah nak jatuh dalam perangkap perasan tak ada dosa. Bahaya perasan tak ada dosa. Perasaan tak ada dosa tidak akan memunculkan perasaan takwa. Perasaan berdosa walau tak buat dosa tapi berasa berdosa, ini memunculkan sifat takwa, sifat takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam dia berasa berdosa walau dia tak ada dosa. Dia rasa dia makan buah khuldi itu satu dosa yang besar. Walaupun Tuhan anggap benda tu tak ada dosa dan Tuhan dah ampun dah silap tu, masih lagi dia berasa dosa. Padahal Tuhan ampun dah. Jamin dah daripada Allah, terang-terang Allah Ta'ala mengaku kata dia ni ampun dah. Tapi tetap berasa bersalah. Kita dosa kita belum tentu lagi Tuhan ampun. Tak berasa salah, tak berasa dosa, berasa relax. Kadang-kadang bila jatuh bala di atas kita katakan, apa salah aku? Apa lagi dosa aku ya Allah? Macam ni Tuhan balas aku. Apa lagi dosa aku? Oh, teruk awak ni. Tak ada dosa awak ni. Sampai awak kata, apa dosa saya? Apa silap saya? Oh, boleh tahan juga awak ni. Apa silap awak? Awak Tuhan kah? Awak maksum kah? Awak malaikat kah? Awak rasul kah? Bila kita ni orang fasik, orang asik, bala, musibah, itu datang semata-mata nak mengkifaratkan dosa kita yang sememangnya kita ni berdosa, dan disuruh kita ada perasaan berdosa. Tu cara dia macam mana? Kena ingat segala silap-silap kita yang lepas. Bukan ingat peristiwa dosa yang membangkitkan syahwat. Ingat kata ada dosa. Kata tak apa dah. Ingat kata dosa ni ada. Tadi kan. Kemudian menimbulkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Kalau gitu diminta juga selamat ke atas Nabi, kepada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya nak menyelamatkan kita supaya dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis ala sayyidina, yang ni minta selamat, minta rahmat, minta selamat. Allahumma salli wa sallim, ya Allah mintalah Tuhawi selawat, yang minta Tuhawi rahmat dan nikmat dan pangkat yang besar, kemuliaan yang besar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan minta Allahumma wa sallim, ya Allah mintalah Tuhan ni Allahumma salli wa sallim, ya Allah minta juga Tuhawi selamat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat ni daripada huru-hara ketakutan hari akhirat. Bila Nabi tak takut, dia berani bagi syafaat. Minta Tuhan bagi rahmat, minta Tuhan bagi selamat itu di atas apa? Siapa yang perlu diberi selawat rahmat? Siapa yang perlu diberi selamat? Dengan mana salam? Mana salam tu? Itulah di atas penghulu kita. Minta Tuhan rahmat dan Tuhan selamat di atas penghulu kita. Tu penghulu kita. Siapa penghulu kita? Badar Muhammadin tu boleh buat jadi badar. Siapa tu penghulu kita? Sayyidina ni penghulu. Molek kita panggil Nabi itu Sayyidina dulu. Itu tidak bid'ah, dipanggil penghulu, ketua, kapten.
bos kita, penghulu kita, apa salah? Manusia boleh panggil Sayyidina, ya Sayyidi, boleh, apa tak boleh? Niat nak membesarkan satu orang panggil Sayyidi. Orang Arab selalu sebut ya Sayyidi. Ya Sayyidi, kam hadza? Hei ketua kami, ini berapa? Dia kerja dekat kedai itu, dia tak tahu harga berapa, dia bertanya bos dia, ya Sayyidi, kam hadza? Berapa ini? Tak salah. Walaupun ketua dia tu orang tak janguk